Okay, seperti yang sudah maklum, topik perbincangan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan autism. Okay, sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut, bolehkah kami tahu nama penuh Tuan dan bolehkah Tuan ceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan Tuan? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh panggil saya Encik Akmal. Saya dulu pembicara juga, Encik Akmal. Baik, nama saya Muhammad Akmal Ibrahim, berasal daripada Negeri Sembilan. Latar belakang pendidikan, dulu saya ambil degree di degree Fiqh and Jurisprudence di Jordan, Universiti Albert Jordan. Kemudian saya sambung master di UIA dalam kos yang sama. Kemudian saya bekerja sendiri menjadi pensyarah dan pekerjaan saya sekarang ni sebagai konsultan di pusat terapi ataupun klinik aktif otak. Selepas saya mendapat sijil Neuroscience of Autism. Boleh setakat tu ada nak tambah lagi ke? Boleh. Okey, sudah berapa lama Tuan berkhidmat di Aktif Otak? Saya berkhidmat di Aktif Otak lebih kurang dalam 2 tahun. Okey, kenapa Tuan memilih bidang tersebut? Okey, dia bukan memilih tapi tiba-tiba menjadi minat sebenarnya. Disebabkan anak yang ketiga saya ni dia mengalami masalah perkembangan sebenarnya. Disebabkan speech delay lah, masalah speech delay. Akibat daripada terlalu banyak gadget, tengok gadget dan tiada komunikasi dua hala dengan anak ni. Jadi anak saya mengalami GDD, speech delay dan kemungkinan dia ada juga disleksia ataupun disgrafia. Jadi bila saya adukan perkara ini kepada kawan rapat saya, iaitu beliau seorang senior terapis di Aktif Otak, dia mengatakan anak saya terlalu banyak gadget dan dia suruh hentikan gadget dan buat terapi. Dan saya ikut terapi cara Aktif Otak dan saya melihat anak saya dapat improve dengan cepat. Anak saya dapat improve dengan cepat. Dari situlah saya tertarik dengan teknik ini dan saya mendalami bidang inilah berkaitan dengan neurologi, terutamanya permasalahan berkenaan dengan perkembangan otak anak. Dari situlah saya kita katakan join Aktif Otak ni. Okey, mungkin Tuan boleh terangkan apa itu autism? Baik, autism ni sebelum ni dah banyak definisi yang telah diberikan oleh pakar-pakar autism. Walaupun ada sedikit perbezaan definisi antara neurologis dan juga pakar anak-anak, tapi apa yang saya ambil konklusinya ialah autism ini ketidakseimbangan saraf yang menyebabkan cara memproses maklumat yang sedikit berbeza daripada anak yang normal. Gitu. Maksudnya kalau kita kata pendeknya, perbezaan dalam memproses maklumat. Dia bukan satu penyakit yang boleh diletakkan di bawah masalah mental ataupun satu penyakit yang kita boleh ketahui daripada simptom-simptom yang tertentu sebab dia sangat luas, autism spectrum disorder.
Tapi seperti mana yang saya sebutkan tadi, konklusinya ialah masalah dalam memproses memproses maklumat yang sedikit berbeza daripada manusia normal. Okey, sepanjang Tuan berkhidmat di Aktif Otak, mesti pelbagai jenis manusia datang di school. Bagaimana penerimaan autism tu dalam kalangan masyarakat? Okey, dari segi penerimaan autism di kalangan masyarakat kita ni masih lagi di tahap yang kita kata rendah lah sebenarnya, sebab walaupun masalah autism ini sebenarnya boleh dikatakan menjadi masalah negara kerana dah terlampau ramai anak-anak yang mengidap autism di Malaysia ni. Kita sebut di Malaysia saja dulu, dah terlampau ramai, tapi masih lagi masyarakat kita ni tak tahu anak ini apabila dia mengalami masalah autism, anak ini tidak dapat mengawal dirinya ataupun mengawal emosinya. Jadi bila masyarakat dia tak tahu ataupun tak ambil tahu benda ni, dia akan memandang sinis lah. Seperti contoh anaknya ada masalah autism yang tak boleh duduk diam di restoran, tiba-tiba anak ni ambil makanan orang, ambil minuman orang, pegang orang dan sebagainya. Jadi masyarakat yang tak tahu masalah anak ini, dia akan marah, dia akan memandang sinis pada parent tersebut. Jadi bagi saya, walaupun autism ni sebenarnya telah mencapai tahap yang dibimbangkan dalam Malaysia ni, tapi masih lagi masyarakat kita belum terdedah dengan baik lagi tentang permasalahan autism di kalangan kanak-kanak. Okey, berdasarkan yang Tuan cakap tadi kan, masyarakat kita masih lagi tak berapa berpengetahuan tentang autism ni kan. Okey. Jadi boleh saya tahu apakah simptom-simptom umum yang boleh kita ketahui bahawa seseorang tu ada autism? Okey, baik. Tentang simptom-simptom umum yang kita dapat kesan pada seseorang kanak-kanak, kita ambil pada kanak-kanak, simptom-simptom umum ni. Adakah simptom autism ni bagi lelaki dan perempuan itu berbeza ataupun sama je? Okey, dari pengalaman saya, simptom autism di antara lelaki dan perempuan ni sama je, tiada bezanya. Berlari dalam belakang, masalah sensori, menyusun mainan sebaris panjang, main tayar, benda yang repetitif, ada spinning, ada flapping, duduk di dalam dunia dia sendiri. Simptom yang sama, ciri-ciri yang sama, tiada beza antara anak lelaki dan perempuan. Okey, kalau macam daripada perbezaan dia cara lebih kurang sama je. Jadi adakah sistem autism ni dia berperingkat daripada pasif ke aktif? Okey, baik. Dari segi autism ni, ya, sistem berperingkat, dia bukan sistem berperingkat, tapi kita panggil autism itu dia ada beberapa peringkat, iaitu mild, moderate, severe. Okay. Dan anak ni daripada mild autism. Mild autism ini dia mengalami beberapa simptom ataupun ciri-ciri. Contohnya susun kereta ataupun mainan tu panjang dan dia main roda. Itu antara ciri-ciri mild autism ataupun flapping. Ini antara ciri-ciri mild autism kita panggil ataupun ciri-ciri ringan sebenarnya. Tapi anak ini masih lagi, bila kita panggil 2-3 kali dia boleh toleh, dia tengok dan masih lagi ada eye contact dan kadang-kadang dia sedar apa yang berlaku di persekitaran dia. Ini
kita katakan tahap mild. Tapi apabila dia meningkat kepada moderate, apabila anak ini tidak diberi rawatan ataupun tidak diberi terapi yang sepatutnya, betul, autism ini dia boleh meningkat. Keparahan dia boleh bertambah. Daripada mild, dia boleh pergi kepada moderate, dia boleh pergi kepada severe. Severe ini tahap yang kita kata agak teruk, tantrum yang melampau sehingga mencederakan diri, yang mana anak ini sentiasa di dalam dunianya sudah tidak peka dengan persekitaran, yang tidak boleh menguruskan diri. Ini kita kata dah simptom yang severe. Dan autism ni juga dia boleh reverse daripada severe, dia boleh pergi kepada moderate dan dia boleh pergi kepada mild. Dia boleh pergi kepada forward dan dia boleh reverse kembali, mengikut kepada tahap anak tersebut dan rawatan terapi yang diberikan kepada anak tersebut. Itu bergantung pada anak dan bergantung pada rawatan terapi. Oh, so jadi dia boleh menjadi severe kalau tak beri rawatan, dan boleh juga daripada severe menjadi moderate dan juga kepada mild. Ya, betul. Alright. Seterusnya, Farah. Terima kasih, Zah. Okey Tuan, boleh saya tahu tak apa rawatan yang terbaik untuk mengubati autism? Baik, kalau ditanya tentang rawatan, kita sudah kenal pasti ataupun kita biasa mendengar bahawa apabila anak ini mengalami masalah autism, dia akan diarahkan kepada occupational therapy. Occupational therapy, saya rasa mungkin kamu semua tahu benda ni occupational therapy, yang mana benda ni ada di hospital kerajaan, ada di hospital swasta, klinik-klinik dan pusat terapi swasta. Tapi melalui pengalaman saya tidak maksudnya saya tidak ceritalah pasal occupational therapy sebab kami di Active Otak kami tak buat occupational therapy, tapi kami di Active Otak buat rawatan ataupun terapi dengan teknik urutan dan barutan. Saya punya suara ni jelas tak? Jelas Tuan. Ini hujan. Okey. Jadi jika ditanya kepada saya rawatan yang terbaik, sudah pasti saya akan mungkin bias kepada apa rawatan yang kami sedang buat. Tapi tidak saya nafikan bahawa occupational therapy juga sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Tapi occupational therapy ni dia hanya buat luaran sahaja. Dia buat luaran fizikal, benda yang fizikal. Sedangkan masalah autism ini di otak. Anak autism dia tak ada masalah pada luaran, malah lebih handsome lagi daripada anak biasa. Lebih cantik, lebih handsome, lebih lawa. Tapi dia hanya masalah di cara memproses maklumat di otak. Dan dia tak ada masalah fizikal. Setakat ini, pengalaman saya yang dah buat assessment, saya kata boleh lebih 1,000 kanak-kanak di Active Otak ni, tak ada lagi anak autism yang mengalami masalah pendengaran. Tak ada lagi anak autism yang mengalami masalah pandangan. Tak ada lagi autism yang mengalami masalah mulut, maksudnya dia bukan bisu. Tapi ia mengalami masalah cara memproses maklumat di otak yang menyebabkan pendengarannya tidak respon pada panggilan, kemudian mulutnya tidak dapat bertutur. Benda ni saya boleh cerita lebih lagi kalau kita keluar nanti. Baik. Jadi apa rawatan yang terbaik? Macam saya katakan tadi, occupational therapy is good, bagus, sebab boleh improvekan anak-anak autism yang dah buat occupational therapy. Tapi bagi saya dia ada had. OT occupational therapy ni dia ada had. Sebab hanya bertumpu pada physically dan luaran sahaja. Contohnya macam kalau seorang parent dia hantar anak ke OT. Jadi bila dia buka pintu bilik tu, dia akan melihat satu titi yang di mana dia kena meniti
untuk baguskan balancing badan dia. Kemudian dia kena memilih bongkar, petak letak dekat petak, segitiga letak dekat segitiga, bulat letak dekat bulat. Kemudian dia kena pilih warna, hijau letak dekat hijau, merah letak dekat merah. Dia memanjat, tengok grip tangan, tengok grip kaki. Yes, bagus. Benda ini akan stimulate anggota tangan, anggota kaki, stimulate semua luaran. Tapi seperti yang saya kata, dia ada had. Stimulation itu ada had, dan anak ni dia boleh hanya pergi kepada tahap yang tertentu sahaja. Sebab kita masih lagi tidak tweet ataupun tidak fix masalah yang di otak. Okay. Jadi kami di aktif otak, maka saya sebutkan tadi, kita tak ada buat OT, tak ada buat occupational therapy dan tak ada buat ST, speech therapy. Tapi kami buat urutan dan balutan. Sebab apa? Sebab kami follow pada Dr. Daniel Amen, Dr. Eric Hoshen, yang mana mereka ini pakar autism yang mengkonfirmkan bahawa masalah autism ini adalah di dalam otak. Dan apabila kita fix otak mereka, secara automatik behavior dia pun akan di-fix juga, akan baik juga. Itu sebab bila kita buat urutan, balutan pada anak-anak autism yang datang ke aktif otak ni, dia mendapat perubahan yang cepat dan drastik, terutamanya pada behavior. Daripada tak ada eye contact, boleh ada eye contact. Tidak respon, jadi respon. Tidak bercakap, jadi bercakap. Kemudian daripada terlalu hyper, dia boleh kurang hyper. Gitu. Jadi rawatan yang terbaik, sebenarnya banyak rawatan. Tapi bagi saya memilih rawatan urutan dan balutan ini kerana kita buat fix pada otak ni, kita attack pada otak ni, supaya kita boleh membantu otaknya dapat memproses maklumat semula dengan cara cantikkan blood circulation dan juga oxygenation di otak. Baik tuan, terima kasih. Soalan seterusnya, selain pada rawatan klinikal atau perawatan yang lain, adakah autism ni tuan lihat boleh dirawat secara Islam ataupun pendekatan Islam? Okey, baik. Saya baru-baru ni berjumpa dengan seorang parent yang mana anak dia mild autism, tak silap saya 3 tahun. Mild to moderate. Doktor pakar kanak-kanak di Hospital Teguh Jaafar diagnose anaknya tahun lepas dan mengatakan bahawa anaknya ni ada autism, bukan simptom tapi didiagnose autism. Dan ayah dan ibunya mengamalkan rawatan alternatif, iaitu rawatan Islam, perubatan Islam. Jadi mereka kongsikan kepada saya bahawa ada anak-anak autism yang dirawat dengan cara ruqyah. Dan apabila dirawat dengan cara ruqyah, anak tersebut dia bukan kita kata pulih, tapi menjadi lebih baik, terutamanya dari segi masalah behavior. Dari segi masalah behavior, daripada di kelang kabut dia jadi slow. Daripada tak faham soalan, dia boleh jadi faham soalan. Ada anak yang boleh diubati dengan ruqyah dan ada anak yang tidak mampu diubati dengan ruqyah. Sebab apa? Bila kita nak cerita lebih lagi tentang ruqyah ini yang menggunakan ayat Quran, kita maklum Al-Quran ini syifa, maha syifa, iaitu menyembuhkan. Jadi apabila kita membacakan ayat-ayat Al-Quran di kepala anak autism, dengan secara tidak langsung, vibration ayat Al-Quran ini, dia akan menenangkan brainwave anak autism ini. Vibration daripada ayat Al-Quran, dia akan menenangkan brainwave anak autism, dan daripada brainwave itu mengalami kecelaruan. Apabila brainwave anak autism dia jadi tenang, itu sebab behaviornya boleh dikawal. Dia begitu. Dia sebenarnya apabila behavior ini boleh dikawal, yang lain anak ini akan boleh cuba untuk catch up semula. Ada eye contact,
memahami soalan itu. Bukanlah kita nak katakan, mungkin ada orang bertanya-tanya, betul ke ruqyah boleh memberi bantuan kepada anak autism? Bila kita tak cuba memang kita tak tahu. Tapi bila kita cuba, mesti kita tertanya-tanya macam mana ruqyah menggunakan ayat Al-Quran ini mampu menenangkan anak autism. Seperti yang saya sebutkan tadi, ayat Al-Quran ini ianya syifa, penyembuh. Apabila kita membacakan ayat-ayat yang tertentu, ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran ini dia ada vibration yang tertentu. Vibration ni kalau kamu tengok macam yang jantung kan di jalan di atas gas, itu vibration. Setiap ayat Al-Quran dia ada vibration yang tertentu. Apabila vibration ini kita membacakan vibration yang tertentu ataupun ruqyah dengan ayat Al-Quran dengan menggunakan vibration yang tertentu, vibration itu yang akan mengawal brainwave anak ini. Brainwave ialah satu gelombang dalam otak ini, yang mana kalau kita orang normal dia akan tenang, tapi anak autism ni dia sentiasa berombak brainwave. Dan benda ni kita boleh cek dengan EEG. Jadi vibration ayat Al-Quran ini lah yang akan tenangkan brainwave tersebut. Apabila brainwave dia tenang, hyperaktif anak tersebut dia akan menurun. Jadi behavior dia akan dapat dikawal. Itu salah satu cara rawatan Islam yang mampu membantu menyelesaikan, bukan kita nak kata menyelesaikan, tapi mampu membantu sebahagian daripada terapi untuk anak-anak yang hyper lah. Autism ni kita dekat dengan hyperaktif. Autism semestinya bila kita katakan autism, kemungkinan untuk dia hyper tu sangat tinggi dan kemungkinan dia speech delay sangat tinggi, tapi tak semestinya anak hyper, anak speech delay itu autism. Boleh faham ke saya cerita ni? Faham Tuan. Tuan boleh saya tanya sekali satu lagi soalan? Ya, Adakah diet orang autism ni mempengaruhi tingkah laku mereka? Diet makanan. Cara makanan mereka ke, pengambilan makanan ke? Ya. Baik, apabila tanya tentang gaya pemakanan anak-anak ni, yang betul, memang boleh mempengaruhi bukan sahaja anak autism, tetapi anak yang normal dia boleh jadi autism. Dari segi pengalaman saya yang tanya pada parent ni, dan kalau kita belajar tentang neuroscience of autism ni, punca autism ini dia ada punca. Dia bukan anak tu lahir terus-terus autism, walaupun ada anak yang lahir dalam keadaan autism. Dan benda ini memang telah disahkan oleh Dr. Eric Koshen, iaitu dia ni seorang pakar autism di Autism Center of Excellence di University California San Diego. Dia mengatakan bahawa anak ini boleh jadi autism sejak dalam rahim lagi. Betul? Ada sebab-sebab yang betul, iaitu antaranya tabiat pemakanan ibu bapa, terutamanya ibu yang mengandung. Dan anak yang didedahkan kepada pemakanan yang tidak sihat juga boleh terarah kepada autism. Kita kata mungkin dia boleh dapat autism features. Sebab apa? Perkembangan otak anak-anak ni 80% di bawah 5 tahun. Jadi perkembangan otak ini bergantung dengan apa makanan yang ibu bapanya suap ke dalam mulut. Makanan yang disuap dalam mulut ni bukan berkaitan halal haram saja, tapi makanan yang disuap ke mulut ni memberi kesan kepada cara otak memproses maklumat. Ada anak yang diberi banyak gula yang banyak, menyebabkan dia ni hyper. Ada anak yang banyak diberi Maggi, kecil-kecil dah makan Maggi, air gas, dah hisap rokok dan sebagainya. Terutamanya makanan yang diproses dan juga fast food. Apabila dibiasakan diberikan kepada anak ni, sedikit sebanyak akan mengganggu perkembangan otak mereka. Okey, itu yang disebutkan tadi. Saya faham soalan tu, adakah gaya pemakanan ini yang boleh menyebabkan? Dia sebenarnya gaya pemakanan tidaklah dikatakan penyebab utama.
anak ni boleh jadi autism. Tapi dengan gaya pemakanan yang tidak betul, dia boleh mengarah anak ini kepada autism. Dia begitu. Dari segi emosi, satu dari segi emosi, yang keduanya dari segi hyperactive dia behavior. Anak yang banyak makan MSG, processed food, gula, dua ini dia sering bermasalah, emosi dan juga behavior. Baik, Joan, soalan seterusnya. Tadi kan ada kata tentang diet pemakanan antara punca lah terjadinya autism kan. Selain itu ada faktor lain tak? Contohnya macam genetik ke dalam keturunan? Baik, dari segi genetik ya, kalau kita tanya kepada doktor ataupun pakar kanak-kanak, mereka sering mengatakan bahawa autism ini terjadi akibat genetik. Tapi kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan genetik. Genetik ini bukanlah keturunan daripada ayah, datuk, nenek kita bukan. Sebab ini bukan kerja manis. Tapi ia adalah dari segi genetik daripada ibunya sendiri. Dia begitu. Maksud genetik itu bukanlah genetik yang keturunan daripada atas. Sebab kes autism yang pertama direkodkan dalam dunia ni tak silap saya 1931. Baru lagi autism ni tak sampai 100 tahun. Dan apabila disebutkan tentang genetik ni, saya lebih selesa mengatakan bahawa genetik itu adalah daripada ibu bapanya sendiri, akibat daripada tabiat pemakanan dan juga ubat-ubatan. Kalau kita baca dalam Neuroscience of Autism, dia ada beberapa causa ataupun distributors yang mengarah anak ni kepada autism ataupun penyumbang ke arah autism ini. Banyak, satunya environment dan satunya genetik, dua ni. Environment ini juga boleh menyebabkan anak tersebut menjadi autism apabila ibunya terdedah kepada air pollution. Apa nama ni bahasa Melayu? Pencemaran. Ya, pencemaran udara yang banyak heavy metals. Heavy metals dalam udara, heavy metals dalam pemakanan, heavy metals dalam ubat-ubatan. Okey, itu yang pertama. Dan juga genetik ini juga berkaitan benda yang sama. Contohnya, bila anak ini ada masalah autism, doktor akan sarankan untuk buat tes genetik test. Darah anak ni akan diambil dan rambutnya akan diambil dan dihantar ke US. Sama ada US ataupun Australia ataupun Korea. Dan mereka mendapati ada unsur-unsur yang tidak patut berada dalam darah anak. Sebagai contoh, ada plastik toksik. Plastik toksik ini disebabkan apabila ibunya banyak menggunakan barang plastik, iaitu ceret plastik, sudu plastik, pinggan plastik, mangkuk plastik, cawan plastik, bungkus plastik. Makanan yang panas, air yang panas, apabila kena pada plastik ada bahan kimia yang diuraikan. Jadi toksin plastik itu masuk dalam badan ibu dan masuk ke dalam baby yang sedang dikandungkan. Yang keduanya, darah anak ini terdapat heavy metals. Heavy metals ini pelbagai lah, antaranya aluminium dan juga mercury. Okey. Mercury ni mana dia dapat? Antara bukti yang paling kuat sejak pengalaman saya ni, bila darah anak ni ada mercury, mercury ni berasal daripada makeup dan juga ubat-ubatan ataupun kita boleh katakan vaksin. Kita katakan vaksin. Jadi mercury itu sebagai penyumbang kepada anak yang dikandungkan. Sebab apa yang berlaku, macam saya sebutkan tadi, ada pakar mengatakan anak ni boleh jadi autism sejak dalam rahim lagi. Apa yang berlaku dalam otak anak yang sedang dikandungkan? Apabila dalam darah mak dia ada mercury atau ada toksik. Di depan sini, otak depan sini namanya prefrontal cortex. Di depan sini yang mengawal 4 benda terpenting, iaitu critical thinking,
sosial, emosi dan juga bercakap. Ini 4 ni untuk manusia kita sangat penting. Jadi apa yang berlaku pada anak ini apabila mak dia tak jaga makan, mak dia tak jaga persekitaran, mak dia tak jaga ubat-ubatan, mak dia ada ambil alkohol dan sebagainya. Di depan sini, prefrontal cortex ini, neuronnya otaknya akan membesar terlalu cepat sehingga menyebabkan neuron di depan sini terlebih 67% daripada otak baby biasa. Tetapi unfortunately neuron itu tidak bersambung. Jadi apabila neuron tidak bersambung, anak ini tidak dapat memproses maklumat dengan normal. Itu yang dikatakan ketidakstabilan dalam memproses maklumat secara normal. Jadi kalau kita nak tahu, saya tambahkan sedikit, Korea dan juga Vietnam antara nisbah tertinggi autism pada sekarang ni, iaitu satu nisbah 35 tak silap saya. Setiap 35 anak yang lahir, seorang kemungkinan untuk dapat autism sangat tinggi. Sebab apa? Sebab di Korea ini mereka tak jaga pemakanan. Dia orang banyak makan apa? Banyak makan mie, Maggi, ramen, processed food, fast food, yang mana remaja-remaja kita suka makan sekarang. Jadi benda ni kena beri perhatian. Sebab apa? Remaja-remaja kita sekarang ni lah akan datang, dia akan berkahwin dan dia akan ada anak. Jadi apabila tak jaga pemakanan. Kemudian satu lagi yang penyumbang, macam saya sebutkan tadi, mercury dalam makeup. Orang Korea, dia suka makeup, dia suka bentuk muka dia dan sebagainya. Mercury itu yang masuk ke dalam darah dia dan masuk ke dalam badan anak. Dua ini adalah penyumbang terbesar. Selain daripada autism yang disebabkan selepas pada kelahiran. Sebab dari segi pengalaman saya, pembacaan, pengalaman dan sebagainya, autism boleh berlaku semasa dalam kandungan, yang kedua selepas pada kelahiran. Itu. Okey, so daripada penerangan Tuan tadi ada dapat 3 faktor utama, iaitu dari makanan, genetik dan juga environment lah. Ya, betul. Okey, saya tertanya-tanya lah kan, kalau berdasarkan pengalaman saya pernah lihat seorang misalkan kanak-kanak mengamuk secara agresif dekat shopping mall kan. So macam mana kita nak bezakan itu adalah simptom autism ataupun pemberontakan kanak-kanak seperti biasa? Baik, kita panggil benda tu tantrum lah. Dan tantrum ini macam saya sebut, yang sebelum ni, walaupun sebagai ambil contoh flapping dia macam ni, berkepak. Sebenarnya flapping ni tak semestinya autism. Begitu juga tantrum. Tantrum yang mengamuk ni tak semestinya autism. Anak ini tantrum disebabkan dia tidak dapat menyampaikan maklumat. Okey, maksudnya dia tak boleh cakap. Kalau anak autism tersebut dia boleh bercakap, dia jarang untuk tantrum. Kalau anak ini tantrum disebabkan tidak bercakap, belum tentu dia autism sebenarnya. Macam saya sebutkan tadi, bagaimana kita nak membezakan anak ini autism ataupun tidak? Kita tak boleh nak katakan, oh anak ini tantrum, ini autism ni. Tak boleh, belum lagi. Kita kena tengok daripada behavior dia. Adakah anak ini sentiasa dalam dunia dia? Adakah anak ini tak ada respon, tak ada eye contact, sentiasa dalam dunia? Yang mana bagi saya pendeknya, saya kata bila ibu bapa tanya kan, anak saya ni ada masalah autism ke? Saya kata anak puan ada masalah pada critical thinking. Saya tak sebut anak dia autism. Saya akan sebut anak puan ada masalah pada critical thinking, iaitu tidak bersosial, tidak pandai bermain dan duduk di dalam dunia. Ini masalah pada critical thinking. Dan kalau masalah pada critical thinking ini, yes, dia memang boleh membawa kepada autism. Tapi tak semestinya anak yang tantrum itu dia autism. Sebab apa? Bagi saya tantrum ini adalah disebabkan anak tersebut dia tak boleh nak menyampaikan maklumat. Dia akan merasakan apa? Ibu bapa dia tak faham cakap dia. Memang kita tak faham sebab dia tak cakap. Jadi selagi anak tersebut mengalami masalah pertuturan,
selagi itu anak ini akan mudah tantrum. Dan saya tekankan tantrum tak semestinya autism, kecuali dia memang menunjukkan ciri-ciri autism yang lain. Okey. Okey, faham jelas. Ya. Okey. Jadi kalau macam boleh saya tahu macam apa perkara yang trigger orang-orang autism ni? Contohlah dalam beberapa filem saya tonton, dia macam dia tak suka bunyi kuat, dia tak suka kena peluk, kena sentuh. So macam apa perkara-perkara yang trigger dia punya dari sini. Okey, saya faham. Baik, perkara-perkara yang trigger dia berlaku beremosi ataupun tiba-tiba dia tantrum, ataupun dia tiba-tiba dia emosi, tiba-tiba dia tantrum. Antaranya ialah perkara yang melibatkan sensory. Sensory ini kita panggil sensory integration disorder, SID, ataupun sensory processing disorder, SPD. Dua istilah. Jadi anak autism ini sering dikaitkan dengan masalah sensory. Sensory ini bukan sahaja dia masalah pada anak yang jengket-jengket saja, bukan. Sensory ini luas. Itu sebab kita panggil autism spectrum disorder. Kita tak dapat nak tentukan di mana satu. Dan tapi walaupun kena meluas pun, kita boleh bahagikan sensory ini kepada 3 bahagian. Satunya sensory daripada luaran, dari rasa luaran, daripada tapak kaki, tangan, hujung jari, dalam mulut dan juga kepala. Itu sebab anak-anak autism ini kadang-kadang dia tak suka disentuh. Contohnya bila kita pegang kepala dia rasa tidak selesa. Sebab apa? Sebab ada anak autism yang dia tidak merasakan, dia merasakan berkali ganda sakit. Jadi bila contohnya kita pegang kepala dia kan, dia rasa sakit, jadi dia tak suka. Itu akan trigger dia jadi marah. Yang keduanya, dia bila masalah sensory tadi yang rasa sakit ni, ada juga anak autism yang langsung tak rasa sakit. Itu sebab kita boleh tengok anak autism dia hantuk kepala kat dinding. Sebab dia tak rasa sakit. Kemudian sensory ni juga berkaitan dengan masalah potong kuku. Kita nak pegang dia ni, pegang kuku dia ni, dia tak boleh, dia rasa sakit. Jadi kita tak boleh pegang. Itu sebab ada anak autism yang sentiasa gigit kuku supaya kukunya tidak dipotong. Okey. Ada anak autism yang jengket-jengket. Ini biasalah masalah sensory. Ini biasa dibincangkan. Dan satu lagi, anak autism yang tak makan nasi. Masalah sensory juga. Dia tengok nasi itu berbutir-butir, itu dia dah geli dah. Apatah lagi nak bawa masuk dalam mulut. Itu sebab ada yang tanya saya, anak saya ni tak makan nasi. Dia tengok nasi, dia nak muntah. Yes, memang betul. Dia tengok butir-butir itu, dia dah geli dah. Dia rasa nak muntah. Itu adalah masalah sensory. Yang mana masalah sensory ni di dalam otak. Apabila kita baiki, fix balik, dia boleh makan nasi. Ada anak autism saya yang bila kita buat treatment, dia tak makan nasi, tak pernah makan nasi. Akhirnya dia makan nasi. Sebab apabila kita dah fix dia punya masalah sensory tu. Yang mana kita tak boleh nak pegang kepala dia. Kita dah boleh sikat rambut, pegang kepala, bubuh minyak dan sebagainya. Yang tak boleh potong kuku, bolehlah potong kuku. Ini semua masalah sensory. Itu yang pertama, sensory dari luaran. Kemudian sensory mata, cahaya. Ada anak autism yang mengalami sensory, dia tak boleh tengok terlalu terang, dia akan tutup mata. Itu yang kedua. Yang ketiganya sensory pada bunyi. Dia bukan ada masalah pendengaran, tapi sensory kepada bunyi. Dan bunyi ini tak spesifiknya bunyi yang kuat. Ada anak autism yang masalah pada sensory bunyi kuat ni, dia dengar blender, dia dengar Hoover apa benda? Vacuum. Dia rasa dia lari. Dia dengar bunyi exhaust motor, menangis. Trigger benda tu, dia rasa ni takut. Itu masalah yang dia dengar 2, 3, 4 kali ganda terlalu kuat. Tapi ada anak autism yang mengalami masalah pendengaran, bukan masalah pendengaran, sensory pendengaran ini,
Bunyi kuat dia tak ada masalah. Tapi bila ibu bapa dia berbisik, dia tak suka. Benda ni berlaku depan saya. Dia menjerit, anak budak lain menangis depan dia menjerit, dia relax. Tapi bila mak ayah dia berbisik, dia tutup telinga, dia marah. Macam saya kata, benda ni spektrum. Kita tak boleh nak tahu apa masalah sebenar budak ni. Di mana point dia. Dan anak yang rasanya tak boleh dipeluk dan sebagainya ni, itu juga masalah sensori. Tapi kalau tanya saya tentang kenapa anak saya tidak boleh dipeluk, dia ada dua sebab lah. Satunya sensori, satu lagi disebabkan dia hyper. Anak yang hyperaktif, ADHD, dia tidak suka diganggu. Bila kita pegang, kita peluk dia, memang dia akan nangis. Memang benda tu akan trigger dia, akan mengamuk. Itu saja. Lain? Okey, baiklah. Terima kasih Tuan. Soalan saya, apakah pengalaman yang paling Tuan tak boleh lupakan semasa Tuan diagnosis anak-anak autism? Okey, selalunya macam saya sebutkan, bila kita nak diagnose anak autism ini, dia ada hyperaktif. Bila ada hyperaktif ni, memang meja saya tu dia akan panjat. Kan? Kalau dia boleh melekat kat dinding, confirm dia akan melekat kat Spiderman. Ada anak yang gambar-gambar ni semua dia nak buka ni, nak tengok apa di belakang gambar tersebut. Aircon di atas dinding tu pun dia nak panjat. Almari dia nak panjat. Kan? Yang tu memang biasa. Tapi yang paling saya tak dapat lupakan sebenarnya, bila saya diagnose anak dia tak silap saya 5 tahun. 5 tahun, 4 tahun begitulah. Dia ni ada autism dan dia ada hyperaktif ni. Hyper dia agak parah juga dah hyper dia. Jadi macam saya sebut, anak yang hyperaktif ni dia tak suka dipegang. Jadi dia masuk ke kawasan meja apa semua. Jadi kita nak halang lah. Bila kita halang dia marah. Bila dia tak dapat marah, dia ludah. Dia ludah. Habis kena muka sorry baju semua habis. Itulah yang paling inilah. Tapi kalau tanya pengalaman terapis, saya konsultan, saya tak buat terapi. Yang buat terapi ni terapi saya. Pengalaman dia orang lebih banyak sebenarnya dalam merawat anak-anak autism ni, yang kena ludah, yang kena gigit, yang kena tendang dekat perut, yang kena tendang dekat dagu. Tendang dekat dagu pun ada. Macam-macam lah. Itu cabaran kami lah sebagai orang yang sebenarnya mereka berharap kan, orang yang diberi harapan untuk ceritakan masalah anak dia, adakah anak dia boleh sembuh, dan terapi saya cuba merawat anak-anak ini. Takkan kita nak marah sebab kita nak tahu, kita dah tahu. Kalau orang lain yang tak tahu mungkin dia akan marah. Ya, apabila dia ludah macam tu, apabila dia digigit, apabila dia ditendang, silap budak tu lembik kena belasah. Tapi kita yang dah tahu yang bahawa anak autism ini memang dia perangai begini. Kalau kita pun nak balas balik, maknanya saya pun ada autism. Itu antara pengalaman. Itu antara pengalaman saya. Okey, last daripada saya. Adakah masalah autism ni boleh dirawat? Dan berapakah kadar peratusan pesakit atau anak-anak yang autism ni yang berjaya pulih? Okey, baik. Dari segi masalah autism ni macam saya sebutkan sebelum tadi, dia bergantung kepada anak tersebut dan juga bergantung kepada rawatan ataupun terapi yang dilakukan pada mereka. Kalau sebelum ni doktor akan kata bila anak autism dia tak akan sembuh dan dia akan menjadi autism sepanjang hayatnya. Tapi bagi kami yang ada sedikit kelainan, ada anak autism yang sembuh. Macam yang saya sebut tadi, yang bapa dia ni dan mak dia ni perawat Islam, perawat alternatif ni, ruqyah ni. Anak dia didiagnos oleh doktor pakar kanak-kanak di Hospital Dr. Jaafar Sabah. Dan minggu lepas
saya berjumpa dengan dia buat terapi dengan kita dah sebulan lebih. Dan appointment dia orang tu selepas pada 6 bulan tak silap saya. Tahun lepas doktor diagnose, tahun ni appointment yang maksudnya tempoh 6 bulan doktor nak jumpa balik. Tapi bila doktor pakar tu jumpa balik doktor pakar yang sama, doktor pakar tersebut terkejut sebab anak dia ni dah tak ada ciri-ciri autism, dah boleh bercakap, dah tak hyper, bila panggil ada respon, bila bercakap ada eye contact, boleh main. Dia kata anak you dah normal. Jadi saya diagnose dia free from autism. Saya boleh beri dia punya nombor telefon kalau nak tanya. Yes, doktor diagnose anak dia free daripada autism. Yang sebelum ni tahun lepas doktor yang sama diagnose anak itu ada autism. Dan bila minggu lepas dia nak tengok balik perkembangan, doktor terkejut macam mana anak ini dapat perkembangan yang drastik dalam masa tempoh yang singkat. Macam saya sebutkan tadi, anak autism ni bergantung pada anak tersebut dan juga terapi yang kita lakukan terhadap anak ini. Okay? Dalam dari segi perubatan ni sebenarnya dalam ilmu perubatan dia ada orang kata apa ni inovasi. Sentiasa ada perkembangan. Itu sebab orang buat research. Itu sebab kamu nak kena apa nama ni ada tugasan, nak kena cari. Besok kamu nak buat master. Benda ni kamu nak kena buat research, tanya orang baca dan sebagainya. Itu sebab dalam akademi ni dia sentiasa ada research. Dalam medication pun, dalam apa nama medik pun dia sentiasa ada research. Dan bila kita menemui research yang terkini yang mana bila kita katakan autism ini masalahnya di otak, apabila kita fix otak mereka, behavior mereka akan berubah. Dan itu sebagai satu bukti. Dan saya ada juga bukti lagi satu yang mana pada 2018 seorang anak ni datang ke aktif otak. Masa tu saya belum jadi konsultan lagi di situ. Anak perempuan 3 tahun dia ni severe autism. Cederakan diri kalau tantrum ini 2 jam tak berhenti sampai gigit-gigit besi tangga. Tapi disebabkan kesungguhan ibunya buat terapi pada anak ini, bukan konsisten 4 bulan, bukan konsisten 1 tahun, tapi konsisten selama 3 tahun buat terapi pada anaknya. Dan akhirnya pada anak dia ni masuk 7 tahun, anak dia lepas masuk sekolah arus perdana. Dia tak masuk PPKI, dia tak masuk kelas keras, tapi masuk kelas anak normal. Sebab bila cikgu buat assessment, anak dia boleh membaca, anak dia boleh menulis, kenal huruf, kenal nombor, boleh bercakap, dan macam anak normal. Satu lagi, anak terapi saya online, kita ada buat terapi online juga dari Singapura. Martin Amani, anak lelaki 7 tahun. Tahun lepas dia start bulan 11 dengan saya. Yang mana dia ni severe autism, pukul muka, tumbuk muka, pukul kepala semua ni. Anak dia tak boleh duduk diam dan tak bercakap, tak pernah bercakap walaupun sepatah. Dia bunyi bila dia marah, nangis, marah, nangis. Jadi mak dia pun tak tahu dia nak apa semua. Tak boleh potong kuku, tak boleh pegang kepala semua, tak boleh. Di sekolah, cikgu kata memang Martin ni tak boleh duduk diam, tak mendengar arahan dalam dunia dia sendiri. Tapi apabila ibunya buat terapi 2 bulan. 2 bulan buat terapi, cikgu melihat perkembangan anak dia ni sangat-sangat baik. Sehingga kan sekolah tersebut beri award pada anak ini. Dia katakan anak ini the best behavior student in the school. Sebab daripada dia tak boleh nak kawal diri dia, akhirnya dia boleh kawal dan duduk diam. Beri perhatian kepada cikgu, memahami arahan dan sebagainya. Dan bila masuk bulan 1, cikgu tengok perkembangan anak ni sentiasa meningkat. Cikgu kata anak ini adalah anak autism contoh. Daripada dia ada masalah sensori yang teruk,
daripada dia ada masalah sensi yang teruk, kan? Akhirnya anak ini daripada nampak ciri-ciri autism yang sangat, dia dah nampak macam normal. Kalau naik kereta dia boleh duduk diam, kalau naik train dia boleh duduk diam, naik bas dia boleh duduk diam, dah boleh pakai mask, boleh ambil gambar, ada eye contact, ambil gambar bergaya macam ni, pakai cermin mata. Dan daripada tak cakap, anak ini boleh mengeluarkan perkataan apel. Bila ibu dah tanya, what do you eat nanti? Dia pun tunjuk apel. Sebelum ni tak pernah cakap, umur dah 8 tahun. Jadi saya sebutkan bahawa anak-anak yang mengalami masalah autism ini, dia bergantung kepada diri anak tersebut dan bergantung bagaimana terapi yang dibuat terhadap anak tersebut. Itulah yang akan memberi kejayaan sama ada anak ini boleh berubah ke arah normal ataupun tidak. Alright, baik, terima kasih. So saya dapat simpulkan kat sini yang mana autism ni hakikatnya sebenarnya boleh sembuh. Asalkan dengan terapi yang betul, proses yang betul. Ya. Dan bergantung kepada berapa lama lah proses tu berlaku kan. Maksudnya bergantung kepada kanak-kanak tu sendirilah. Kita ada tempoh lah. So soalan saya seterusnya tentang bagaimana proses nak detect daripada anak tu didiagnose autism sampailah kepada terapi. Macam mana proses tu dekat tempat tuan sendiri? Okey, proses boleh tunggu sekejap tak? Tunggu dalam 3 saat lah. Okey, boleh. Okey, kita sambung. Baik, soalan tadi, bagaimana proses daripada anak ni boleh didiagnose dan dibuat terapi. Baik, pada permulaannya, parent dia akan buat temu janji lah dengan saya untuk hadir sesi consultation untuk anak dia, dan kita akan buat assessment yang mana apa masalah anak dia yang sebenar. Sebab ada anak yang telah didiagnose autism tapi bila saya buat assessment, anak dia bukan autism, hanya masalah speech delay ataupun masalah hyperaktif. Sebab apa, autism ini adalah satu term yang sangat sensitif sebenarnya. Apabila seorang ibu mendapati anaknya didiagnose autism, mesti luluh dalam hati ibu tersebut. Itu sebab ramai parent yang mengalami denial syndrome. Ada anak yang begitu mudah didiagnose autism walaupun hanya masalah pada eye contact, masalah pada speech delay. Bagi saya, bila anak itu ada mengalami masalah eye contact, masalah responsif dan speech delay, dia bukan autism, tapi dia hanya mengalami masalah pada speech delay dan juga responsif akibat daripada perkara lain. Itu dalam bab speech delay lah. Dan anak seperti yang saya sebutkan tadi, anak yang speech delay ni belum tentu lagi autism. Jadi dalam proses tersebut, bila dia dah datang, dapatkan consultation daripada saya buat assessment pada anaknya, nyatakan apa masalah anak dia yang sebenar dan punca masalah anak dia jadi begitu. Sebab kalau dia pergi jumpa doktor pakar sekalipun, doktor pakar tak cakap anak ni punca dia begini, apa yang berlaku dekat otak anak ni, kenapa anak ni boleh jadi begini, doktor tak cakap. Doktor akan tengok behavior, doktor akan buat assessment dan doktor terus diagnose. Tapi kami di Active Otak, saya buat assessment dan cari punca apa yang menyebabkan anak ini jadi begini. Jadi bila kita dah dapat masalah anak ni yang sebenar, kita akan beri consultation, apa terapi yang terbaik, konsep terapi yang kami buat, dari segi jaga pemakanan, macam mana kita nak perbaiki anak ni balik, nak detox balik heavy metals dan juga toksik yang dalam badan anak ni, terapi bunyi. Bila habis consultation, anak ni akan dibawa ke bilik terapi
dan menjalani terapi terus bersama terapis kami. Dan untuk first appointment makan masa lebih kurang dalam 1 jam ke 1 jam setengah, bergantung kepada kerjasama anak tersebut. Okey, baiklah, terima kasih Tuan. Akhirnya sebagai penutup, saya ingin meminta Tuan beri nasihat yang ingin dikongsikan sebagai awareness kepada masyarakat luar tentang kanak-kanak autism. Baik, terima kasih kerana beri ruang pada saya untuk bukan nak nasihat, nak memberi pandangan, kita katakan. Sebab melalui pengalaman saya, macam saya sebutkan tadi, ada autism yang berpunca sejak dalam perut, dan ada autism yang berpunca selepas pada kelahiran. Walau bagaimanapun, kalaupun autism itu berpunca pada dalam perut ataupun selepas kelahiran, ianya bukan salah Tuhan, tapi salah manusia itu sendiri sebenarnya. Kalau dia berpunca dari dalam perut pun, macam saya sebutkan tadi, disebabkan environment dia, disebabkan tabiat pemakanan, tabiat ubat-ubatan, itu yang pertama. Kalau autism ini berpunca selepas pada kelahiran anak ni, sebab saya akan buat assessment, saya akan tanya, semasa lahir anak ini normal tak? Masa 6 bulan anak ini normal tak? Masa setahun anak ini normal tak? Saya tanya. Dan saya dapati 99% anak ini normal. Dan bila sampai satu tahap anak ini didiagnose autism, ada punca. Antaranya ialah masalah pada merangkak dan juga masalah pada screen time. Jadi inilah benda yang sepatutnya ibu bapa beri perhatian. Sebab nanti bila kamu semua ni nak kahwin, kamu kena hadir khusus kahwin, betul? Tapi bila kamu nak beranak, kamu tak ada hadir khusus apa-apa tau. Macam mana nak jaga anak. Ini satu benda yang sangat perlu kita beri perhatian kepada masyarakat. Supaya kita tahu bagaimana kita nak membentuk anak tersebut. Kamu belajar di USIM. Ini nasihat untuk kamu dan juga orang di luar sana. Kita belajar, dah tentulah bila kamu belajar di sini ada belajar agama kan. Sudah pasti kamu ada mendengar hadis. Anak ini lahir di barat kain putih, ibu bapa lah yang mencorakkan mereka, imma Yahudiyah wa imma Majusiyah atau Nasraniyah. Jangan ambil konteks hadis itu terhadap beragama saja. Tapi ambil konteks hadis itu terhadap bagaimana kita membentuk anak dari segi kesihatan anak, kesihatan mental anak. Kena beri perhatian kepada pemakanan ibu semasa mengandung. Kena beri perhatian pada hubungan dua hala dengan anak selepas pada kelahiran. Macam anak-anak yang mengalami speech delay, yang asalnya speech delay kemudian terarah kepada autism disebabkan tak ada komunikasi dua hala sejak lahir, sehingga menyebabkan responsif dan critical thinking anak itu rosak. Macam kalau kamu buat pembacaan yang lebih, kamu akan jumpa lack of purpose collision links to autism features, dan autism features iaitu ciri-ciri autism ini boleh membawa ke arah autism yang sebenar. Jadi apa yang saya, pandangan yang saya nak berikan ialah sangat-sangat penting kepada ibu yang mengandung tersebut pada trimester yang pertama, iaitu 3 bulan yang terawal, untuk menjaga pemakanan dan kena makan ubat yang disarankan oleh doktor, terutamanya asid folik yang membentuk otak anak dengan baik. Itu yang pertama. Jaga pemakanan semasa mengandung dan ubat-ubatan yang sesuai, dan jangan ambil pelbagai ubat-ubatan yang tidak sesuai. Ini yang pertama. Yang kedua, selepas pada kelahiran, kena pastikan anak ini cukup, maksudnya perkembangan yang sangat baiklah, ikut milestone yang disediakan oleh pihak PKM, iaitu anak ini mesti kena merangkak,
Anak ini kena berjalan pada waktunya. Sebab apa ramai anak-anak saya boleh katakan 85% anak autism adalah disebabkan masalah pada merangkak. Bila dia kurang merangkak, dia ada masalah pada corpus callosum. Corpus callosum ini adalah satu urat yang sangat penting di otak kita yang menghubungkan maklumat kanan ke kiri ke kanan. Apabila corpus callosum ini tidak lengkap, dia ada satu benda yang miss dalam otak kita ni. Itu yang menyebabkan anak ini bermasalah dari segi critical thinking. Itu yang saya katakan tadi, iaitu semasa start dengan itu dan selepas pada kelahiran anak. Ini yang paling penting untuk kita mengangkat pertambahan autism di kalangan anak-anak di Malaysia. Itu saja. Baik, terima kasih Tuan. Masa pun dah mencemburi kita dan agak panjang lebar kita punya sesi interview kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Tuan. Banyak membantulah dalam tolong assignment kami ni.